Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam siri-siri kuliah bulanan dengan memberikan tumpuan kepada sejarah Islam dan umat Islam yang dengannya kita mengharapkan seiring dengan meningkatnya kepahaman kita, maka begitu juga meningkatnya iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini insya-Allah tuan-tuan dan puan, saya akan bawa satu isu yang saya belum pernah setakat ini mendengarkan isu ini di sini. Dan ini merupakan kali kedua saya mengulas isu ini. Yang pertama di UID Kuantan, anjuran WAMI. Jadi saya berhasrat untuk mendapatkan isu yang sama, terutama setelah kami mendapat kunjungan daripada beberapa orang tokoh daripada Iraq. Mereka ini mewakili Iraq Syabi, itu satu gerakan kebangkitan umat Islam Sunni bagi negara Iraq. Jadi sebagaimana kita tahu, kita berdebat dengan beberapa isu yang ditengahkan oleh media berkaitan dengan ISIS yang juga disebut dengan berbagai nama, antaranya ISIL, ISIL. ISIL itu merujuk kepada, dia dalam bahasa Inggeris, Islamic State of Iraq and Levant. Levant itu maksudnya Syria di dalam Syam, ISIL. Jadi sebab itu juga disebut sebagai ISIS, Islamic State of Iraq and Syam. Juga disebut dalam bahasa Arab sebagai Daesh, Daulah Islam di Iraq wa Syam. Jadi ini antara nama-nama yang dirujuk. Satu persoalan, gerakan ini muncul hampir secara tiba-tiba, di dalam bahasa Inggerisnya overnight, dan mereka muncul saja selang beberapa waktu. Mereka mengisytiharkan khilafah Islam, mereka mendirikan sebuah khalifah, sebuah khilafah Islam, dan mereka menuntut seluruh dunia Islam memberikan bai'ah, ketaatan kepada mereka, ketaatan dan kesetiaan. Kita tahu daulah Islam yang terakhir, khilafah Islam yang terakhir tumbang pada tahun 1928 dengan tamatnya riwayat khilafah Utsmaniyah di Turki. Kemudian beberapa usaha untuk mengembalikan khilafah ini dalam bentuk muktamar seperti yang diadakan di Mekah dan di Jeddah sekitar akhir tahun 20-an, yang juga melibatkan beberapa orang ulama daripada Nusantara, terutama daripada Sumatera Barat, yang gagal untuk mengembalikan khilafah dan ketidaksepakatan ataupun umat Islam tidak seria sekata untuk mendirikan sebuah khilafah yang berpusat di Jaziratul Arab bagi menggantikan khilafah Islam di Turki Uthmaniyah. Jadi begitulah keadaannya sehingga ini hampir 100 tahun kita tidak lagi mempunyai khilafah Uthmaniyah yang wujud dalam bentuknya yang sedia ada sehingga pada tahun 1928. Tapi kini secara tidak sebenarnya sebuah khilafah Islam diisytiharkan oleh kumpulan yang bernama ISIS ataupun ISIL ataupun Daesh. Jadi persoalannya dekat sini, tuan-tuan dan puan, dengan berlatar belakang kepada ini, terkait isu Syria, terkait juga isu Iraq, kenapa ISIS dia bukan saja tiba-tiba muncul, bahkan mendapat tempat yang cukup luas di dalam ini. Semua ini membawa persoalan-persoalan yang perlukan kepada jawapan. Jadi saya nak berikan satu gambaran umum dahulu, supaya kita meletakkan ISIS ini dalam perspektif ini. Kerana ISIS hanyalah satu komponen ataupun satu kelompok ataupun satu kepentingan yang wujud daripada sekian banyak kepentingan.
yang terlibat di dalam konflik yang berlaku di Syria dan yang berlaku di Iraq. Seolah-olah di sana ada 5 atau 6 kelompok ataupun 6 kepentingan. Tetapi media memilih untuk mengenengahkan agenda yang mana. Jadi ini satu persoalan. Apakah media yang kita tahu mempunyai agenda mereka tersendiri, terutama media barat. Media barat ini adalah lidah ataupun juru bicara bagi kepentingan barat. Kita walaupun kita ada media sendiri, negara Malaysia ada media kita sendiri, negara-negara Islam juga ada media sendiri. Tapi media-media negara-negara Islam mengambil sumbernya daripada media barat. Jadi ia tidak lebih daripada satu terjemahan sahaja ataupun sedotan-sedotan dari apa yang dipaparkan dalam media kita, baik media cetak, baik media elektronik, bahkan media sosial. Media sosial juga sebenarnya dipengaruhi oleh sumber-sumber media barat. Jadi apa yang diketengahkan kita adalah selera barat. Apa yang diketengahkan kita ialah agenda barat, kepentingan barat, sudut pandang ataupun angle kepentingan barat. Jadi ini kita cuba nak ulas berdasarkan kepada input-input yang sahih ni. Sebab sebelum ni kita pun tidak begitu confident untuk membawa isu. Sebab begitu banyak kekeliruan, begitu banyak confusion, sehingga berdiam diri adalah lebih baik. Sehinggalah kita mendapat suatu sumber yang boleh kita pegang, yang boleh dipertanggungjawabkan. Dengan itu amat wajar, bahkan satu kewajipan bagi kami menjelaskan apa yang berlaku di Iraq. Baik, Iraq ni tuan-tuan, ini Iraq, betul Iraq yang dikelilingi oleh negara-negara Iran di sebelah timurnya, Turki di sebelah utaranya, Syria di sebelah baratnya, dan Saudi, dan juga negara-negara Teluk di sebelah selatan. Iraq ni secara ringkasnya saya sebut kepentingannya dari sudut sejarah. Yang pertamanya, Iraq ini adalah the cradle of civilization, ataupun apa orang kata, tempat lahirnya tamadun kemanusiaan. Mesopotamia, yang maknanya Mesopotamia ni adalah satu daerah yang subur kerana dia terletak di antara dua lembah sungai, iaitu Dijlah dan Furat. Antara sungai Dijlah dan Furat. Jadi dia merupakan antara pusat-pusat awal bermulanya tamadun. Itu yang pertama. Yang keduanya, Nabi Ibrahim AS berasal dari Iraq, Mesopotamia. Jadi agama Hanif, Ibrahim AS, Hanif, yang merupakan bapa kepada Nabi-Nabi Bani Ismail dan Bani Israel. Itu semua Nabi-Nabi Bani Israel, termasuklah Nabi Ismail. Itu Rasulullah SAW adalah, boleh kita telusuri susut jalurnya sehingga Nabi Ibrahim AS. Jadi tradisi kita panggil tradisi kenabian yang berasal daripada Nabi Ibrahim AS adalah di sini, Mesopotamia. Yang ketiga, Iraq, oleh kerana kesuburannya, oleh kerana latar belakang sejarahnya, maka dia menjadi pusat-pusat empire yang besar dalam sejarah, bahkan menjadi rebutan. Babylon, yang walaupun dikenali di Baitul Maqdis di daerah Lebanon ataupun Syam, ini sebenarnya berasal dari Babylon, iaitu Mesopotamia. Yang keempatnya, Iraq ini sangat terkenal, terutama pada Perang Dunia Pertama 1914. Walaupun bila kita bercakap tentang Perang Dunia Pertama,
seringkali tidak mendapat liputan yang sewajarnya. Sedangkan dia merupakan satu medan yang cukup penting bagi Britain. Kerana apa? Kerana telaga minyak. Pada permulaan koloni ke-20, seawal 1910, sudah ada telaga-telaga minyak yang established di Iraq. Dan Iraq adalah merupakan daerah atau wilayah yang mempunyai simpanan minyak yang keempat terbesar di dunia selepas Kanada. Kanada walaupun bukan sebuah negara pengeluar minyak yang utama, tapi dia mempunyai simpanan telaga minyak yang antara lebih besar daripada Iraq ini. Saudi Jazirah ini antara tempat-tempat yang mempunyai simpanan bukan menghasilkan minyak yang terbanyak, tapi dia mempunyai oil reserve yang dipastikan antara terbanyak di dunia. Jadi itu kedudukan Iraq. Sebab itu agenda British untuk menamatkan riwayat khilafah Uthmaniyah tidak boleh dipisahkan daripada objektif ketenteraan di Turki. Kita kalau kita membaca sejarah Perang Dunia Pertama, maka kita akan dapati pertempuran yang berlaku di Kirkuk, di Mosul. Ini berlaku dalam Perang Dunia Pertama. British cuba untuk menguasai telaga-telaga minyak yang kaya ini dan menafikan kekayaan ini kepada khilafah Uthmaniyah yang sangat bergantung kepada bekalan minyak untuk menjana kekuatan ketenteraan. Itu yang berlaku pada Perang Dunia Pertama. Kemudian kalau kita tengok Peperangan Dunia Kedua, semasa Peperangan Dunia Kedua, Iraq ini sudah berada di dalam penjajahan British. Dan Perang Dunia Kedua ini melibatkan dua pihak, iaitu Jerman di satu pihak dan tentera berikat di satu pihak yang diwakili oleh British dan Perancis. Ada dua pergerakan tentera Jerman yang paling penting di dalam Perang Dunia Pertama. Yang pertama melalui Afrika Utara sampai ke Mesir. Jadi kita tengok pertempuran yang hebat yang berlaku di dalam Perang Dunia Pertama. Kedua berlaku di Libya seperti Tripoli dan Al-Alamein. Ini semua peperangan yang cukup penting dan dia merupakan operasi-operasi tentera Jerman di Afrika Utara dalam perjalanannya menuju Iraq. Kemudian Jerman juga bergerak di Eropah Timur dan operasi ketenteraan Jerman di Rusia yang satu kempen yang memakan jumlah nyawa manusia yang cukup besar, seperti di Stalingrad, di Kursk. Ada 3 pergerakan tentera yang terbesar di dalam negara Rusia. Rusia bukanlah tujuan utama. Sebahagian daripada perancangan agenda utama Hitler ialah supaya pergerakan tenteranya daripada Rusia ini akhirnya akan menuju Iraq dan kemudian pasukan tentera daripada Afrika Utara ini bergabung lalu menguasai Iraq. Dan kita tengok pula pergerakan tentera Jepun. Walaupun Jepun menguasai tanah Melayu dan Asia Tenggara yang merupakan sumber bahan-bahan mentah yang cukup penting, terutama timah dan getah, tetapi sebenarnya Asia Tenggara bukanlah objektif utama. Kerana operasi ketenteraan Jepun kemudian diteruskan di mana? Di Burma, Myanmar pada hari ini. Dan seterusnya Jepun akan menguasai India, dan apabila India sudah dikuasai, maka Persia ataupun Iran pada hari ini dan Mesopotamia ataupun Iraq berada di hadapan. So, jangkaan dan rancangannya Jerman dan Jepun akan sama-sama menguasai kekayaan bumi Iraq. Itulah kepentingan Iraq dari sudut strateginya. Kalau kita telusuri sejarah silam Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. So, pada bahagian mukadimah ini saya jelaskan kedudukan Iraq
dari sudut kepentingannya, dari perspektif sejarah, dan juga daripada perspektif ekonomi. Jadi Iraq memang cukup penting. Apabila kerajaan Turki Osmaniyah ditumbangkan, maka kesan langsung ataupun kesan utama daripada kejatuhan kerajaan Khilafah Osmaniyah ini adalah negara-negara, wujudnya negara-negara bangsa yang kita kenali pada hari ini, itu Syria, Jordan, Lebanon, bahkan Palestin dan Iraq. Ini adalah kesan daripada kejatuhan Khilafah Osmaniyah. Satu wilayah yang utuh dibahagi-bahagikan menurut kepentingan Barat. Kalau kita perhatikan semua sempadan-sempadan negara Arab di Syam, di wilayah Syam ini mempunyai sempadan-sempadan yang lurus, yang semua itu adalah dilakar oleh kuasa-kuasa imperialis Barat, khususnya British imperialis. Saya tidak mau menyampaikannya secara terperinci, cuma cukup bagi kita memahami perjanjian antara Al-Malik Qusid, iaitu raja bagi Hijaz, dengan British, melalui satu koresponden, satu surat menyurat di antara Husain dan McMahon, iaitu koresponden ataupun berbalas-balas perputusan antara kerajaan Hijaz yang waktu itu diwakili oleh amirnya, iaitu Amir Husain Syarif di Makkah, bersama dengan penguasa British di Mesir, McMahon. Mereka telah bersetuju untuk membahagi-bahagikan dunia Arab apabila Khilafah Osmaniyah dijatuhkan. Maknanya orang-orang Arab waktu itu mempunyai perancangan dengan kuasa British, imperialis British. Apabila mereka berjaya mengalahkan Khilafah Osmaniyah, maka mereka akan membahagikan dunia Arab ini mengikut kepentingan Arab dan juga mengikut kepentingan imperialis British. Kat sinilah mungkin orang meletakkan kesalahan itu kepada Wahabi dan sebagainya, walaupun sebenarnya isunya lebih daripada itu. Dia bukan sekadar angkara Wahabi yang bergabung dengan kerajaan Saud, tapi sebenarnya dia merupakan satu perancangan yang disusun oleh imperialis Barat, bukan saja untuk menumbangkan Khilafah Osmaniyah, tapi di masa yang sama untuk menguasai seluruh dunia Arab tanpa orang-orang Arab menjadi perancangan tersebut. Kemudian kita tengok setelah jatuhnya Khilafah Osmaniyah dan berdirinya mandat British di Palestin, yang merupakan punca ataupun langkah-langkah awal kepada penubuhan Israel pada tahun 1948, Amir Husain ataupun Syarif Makkah yang bernama Amir Husain ini mempunyai 2 orang putera. Jadi dia telah menganugerahkan Jordan, the modern day Jordan pada hari ini, kepada salah seorang daripada putera dia, tapi salah seorang lagi bernama Amir Faisal, yang itu diserahkan kepadanya Iraq. Tapi semuanya dengan perancangan dan juga kawalan daripada British. Jadi selama ini tuan-tuan dan puan, Iraq memang tidak pernah terlepas daripada perancangan Barat. Sehingga kalau kita tengok apa yang berlaku pada tahun 1979 apabila berlaku perang Iraq dan Iran, 1979 yang memakan jumlah korban yang cukup besar, semua itu adalah perancangan British dan juga sekutunya Amerika Syarikat. Sehingga apa yang berlaku pada ini. Jadi kalau kita nak ulas secara terperinci, mungkin akan mengambil masa yang akan lama. Baik, ini kedudukan negara Iraq dari sudut keluasannya dan juga dari sudut populasi. Jumlah penduduknya adalah sekitar 33 juta orang. Kita mungkin merasakan Iraq ini sebuah negara Sunni. Itu tanggapan kita. Tetapi sebenarnya 70% daripada penduduk Iraq adalah daripada kalangan Syiah.
Ini mungkin ramai yang mungkin terkejut dengan fakta ini. Yang sebelum ini mungkin kita tidak begitu mengambil tahu, sebab kita merasakan itu andaian saja. Kita mengandaikan Iraq itu sebuah negara Sunni sebab ianya memang dikuasai oleh pemerintahan Sunni. Saddam Hussein adalah Sunni dan polisinya, dasarnya memang tidak memberi ruang langsung kepada golongan Syiah untuk menduduki pejabat-pejabat yang penting ataupun menguasai kepentingan negara Iraq. Sehinggalah apabila Amerika Syarikat menyerang Iraq dalam perang Teluk pada tahun sekitar 1990, kemudian perang Teluk yang kedua yang bermula pada tahun 2002-2003. Jadi kita lihat campur tangan Amerika yang disusuli dengan pendudukan Amerika Syarikat bersama dengan Britain. Masa itulah baru kita sedar sebenarnya Syiah merupakan golongan majoriti, iaitu sebanyak 70%, dan umat Islam Sunni hanyalah 1/3, antara 1/4 hingga 1/3 daripada jumlah penduduk. Dan American invasion ataupun penaklukan tentera Amerika ini telah shift, telah mengubah landscape politik negara Iraq, iaitu sekarang ini orang-orang Syiah lah yang mempunyai wewenangan atau diperkasakan untuk menguasai politik negara Iraq, dan umat Islam Sunni terpinggir. Ya, bukan sahaja mereka ini dizalimi, ditindas oleh kerajaan boneka, yang ditaja oleh Amerika Syarikat. Bahkan apabila Amerika Syarikat melaksanakan ataupun melaksanakan proses demokrasi di Iraq, kita dapati orang-orang Syiah mendapat kuasa, kerana mereka mempunyai bilangan penduduk yang majoriti. Dengan itu kita lihat Perdana Menterinya adalah dilantik daripada kalangan orang-orang Syiah, iaitu Nuri al-Maliki. Perdana Menteri Nuri al-Maliki sebenarnya dilantik atas restu Amerika Syarikat. Dekat sinilah kita lihat permusuhan yang kononnya berlaku di antara Amerika Syarikat dan Iran ini adalah sesuatu yang mungkin dilakonkan. Bahkan inilah yang disebut oleh syekh-syekh yang kami jemput daripada Iraq untuk menjelaskan apa yang berlaku di Iraq. Mereka mengatakan apa yang berlaku di Iraq ini adalah umpama lakonan dalam filem Hollywood. Ianya amat berbeza dengan apa yang dipaparkan di dalam media. Yang media memberikan gambaran seolah-olah Iran dan Amerika Syarikat akan berperang dalam waktu yang dekat ni. Tapi tuan-tuan dan puan, cuba kita perhatikan sejak tahun 1979 apa yang berlaku di antara Iran dan Amerika Syarikat hanyalah ancaman demi ancaman, tapi tidak pernah langsung tercetus satu peperangan di antara Amerika Syarikat dan Iran. Tidak ada negara yang menggelar Amerika Syarikat ini sebagai the Great Satan, syaitan besar. Tidak ada negara di dunia ini yang menggelar Amerika sebagai the Great Satan atau syaitan besar kecuali Iran. Tetapi ianya hanyalah satu retorik, satu panggilan-panggilan, seruan-seruan, cabar-mencabar yang sedikit pun selama 40 tahun tidak pernah mencetuskan peperangan yang nyata. Berbanding Iraq yang dikuasai oleh Saddam Hussein, yang juga merupakan ejen untuk melaksanakan perancangan imperialis British dan Amerika di kawasan Teluk. Apabila dia sudah mula tidak mahu mendengar kata, maka kita tengok berlaku serangan Amerika ke atas Iraq. Yang pertama perang Teluk 1990. Seluruh negara Arab dikerah, termasuk Arab Saudi, membina suatu kita panggil tentera bersekutu. Tentera bersekutu, itulah istilah tentera bersekutu, yang melibatkan Amerika Syarikat dan negara-negara Arab, termasuk Arab Saudi, negara-negara Teluk.
bersama-sama melakukan serangan ke atas Iraq. Dan ini berlaku sekali lagi pada tahun 2002-2003 apabila Iraq dikatakan melanggar ketetapan PBB dan dikenakan sekatan ekonomi, sehingga 500,000 daripada kanak-kanak Iraq terbunuh, meninggal akibat kekurangan makanan dan ubat-ubatan. Iran dikenakan sekatan ekonomi, tapi kita tidak pernah melihat ataupun mendengar Iran dilanda oleh kebodohan. Ini sangat berbeza. Situasi yang berlaku di Iraq dan situasi yang berlaku di Iran sangat berbeza. Baik tuan-tuan, jadi kita hendaklah membaca perkembangan yang berlaku di negara-negara Teluk ini, yang dilaporkan oleh media-media with a pinch of salt, dengan berhati-hati, kerana pastinya di sana terselit satu usaha untuk memberikan gambaran yang jauh menyimpang daripada apa yang berlaku dalam dunia realiti. Baik, kita sebelum ini mungkin kita tidak begitu memberi perhatian kepada Iraq, walaupun Iraq menghadapi kehancuran yang cukup besar, bukan saja dari sudut ekonominya, tapi dari sudut landscape politiknya, bahkan infrastrukturnya. Iraq yang mempunyai warisan sejarah Islam yang cukup penting, sebahagian besar daripada monumen-monumen, masjid-masjid yang bersejarah, bangunan-bangunan yang bersejarah, bukan saja daripada zaman Islam, bahkan daripada zaman sebelumnya telah musnah. Kehancuran yang cukup besar berlaku di negara Iraq, tapi kita tidak ada ruang ataupun tidak mempunyai saluran maklumat apa yang berlaku di sana. Sehinggalah apabila timbulnya fenomena yang disebut sebagai ISIS, 3 atau 4 hari lepas saya bersama Dr. Tahir di Lembaga Pemegang Amanah Syarif dan juga Ikram Syria, kami telah hadir ke dalam satu perbincangan yang dimengerusikan oleh Datuk Saifuddin Abdullah, yang juga merupakan pengerusi kepada Global Moderate Movement GMM, bersama dengan Habib. Jadi kami dijemput juga untuk memberikan input dalam pembalasan. Dan perbincangan ini dan disusuli dengan kenyataan akhbar press conference adalah berkaitan dengan ISIS. Beberapa keputusan ataupun rumusan dibuat berdasarkan pada perbincangan itu di dalam sidang media yang menyusul selepas itu. Yang pertamanya, ISIS tidak mewakili Islam. Yang keduanya, pengisytiharan khilafah Islam oleh ISIS adalah batil, dan keputusan ini diambil berdasarkan kepada keputusan ulama ummah ataupun Ittihad Ulama Alami, Persatuan Ulama Antarabangsa yang bersidang di Istanbul, yang memutuskan ISIS, pengisytiharan ISIS ke atas khilafah Islam, pengisytiharan khilafah Islam oleh ISIS adalah suatu yang batil dan ditolak, tidak ada asas-asas syarak pada itu. ISIS tidak mewakili masalah. Jadi, dan ekoran daripada itu, kita telah membuat satu pendirian supaya ancaman ISIS ini ditangani dengan tegas, dan tindakan anak-anak muda yang pergi ke sana dan menyertai ISIS ini perlu dipantau, sebab bilangannya memang ratusan. Walaupun bilangannya sebenarnya tidak dimaklumkan atas sebab-sebab keselamatan, tapi memang ada pemuda-pemuda, anak-anak muda kita yang tertarik dengan ISIS ini dan menyertai kelompok ini dan berjihad di sana. Baik tuan-tuan, sebelum saya menyentuh tentang ISIS ini, apa yang berlaku sebelum kemunculan ISIS? Kalau kita perhatikan, ini imej-imej yang ditunjukkan ini adalah umat Islam Iraq
daripada kalangan ahli sunni, ahli sunnah wal jamaah yang disiksa oleh orang-orang Syiah. Pembunuhan-pembunuhan yang berlaku yang tidak pernah diberikan liputan oleh media. Apa yang berlaku apabila kerajaan Syiah berdiri di Iraq, mereka telah melakukan penyiksaan, penindasan dan kezaliman ke atas umat Islam Sunni Iraq yang merupakan minoriti. Tadi saya katakan sekitar 30% saja. Jadi mereka telah melakukan berbagai bentuk jenayah, pembunuhan, pemenjaraan. Mereka memenjarakan umat Islam. Ini dilakukan oleh kerajaan Nuri Al-Maliki, itu sebuah kerajaan Syiah. Mereka menggunakan berbagai alasan yang tidak munasabah untuk memenjarakan pegawai-pegawai kerajaan daripada kalangan orang-orang Sunni. Mereka melakukan pembunuhan-pembunuhan, massacre seperti yang kita lihat dalam gambar. Ini memang tidak pernah dilaporkan dalam mana-mana video. Sebab itu tuan-tuan dan puan, media akan memilih berita apa yang mereka nak dengarkan. They will pick and choose. Mereka akan pilih untuk ketengahkan berita yang dirasakan boleh membantu kepada pencapaian objektif mereka. Apakah agenda mereka? Maka mereka akan ketengahkan berita yang bersesuaian dengan agenda tersebut, ataupun akan membantu pada pelaksanaan agenda mereka. Keadaan ini telah menyebabkan umat Islam, cuba kita perhatikan masjid yang dimusnahkan, keadaannya sama. Kalau di Gaza baru ini sekitar 60 masjid musnah akibat serangan Israel. 190 masjid rosak teruk. Itu di Gaza. Keadaan yang bersama berlaku di Iraq. Masjid-masjid Sunni diserang, diruntuhkan, dibom seperti dalam gambar-gambar. Jadi mereka telah menggunakan kuasa politik yang dianugerahkan oleh Amerika Syarikat. Nah, ini kita kena faham. Orang-orang Syiah dianugerahkan kuasa politik oleh Amerika Syarikat, dan mereka ini mendapat sokongan daripada Iran. Sebab itu saya kata permusuhan yang kononnya digembar-gemburkan di dalam media di antara Amerika Syarikat dan Iran adalah suatu lakonan. Dan ini bukan daripada mulut saya, tapi ini adalah rumusan daripada mereka yang berada di sana, daripada kalangan saudara-saudara kita dari kalangan umat Islam Sunni. Inilah rumusan apa yang berlaku di negara-negara itu, khususnya di Iraq dan di Iran. Persekongkolan dengan Amerika Syarikat dan Iran ini ditutup supaya dunia mendapat gambaran seolah-olah berlaku permusuhan yang amat dahsyat antara Amerika Syarikat dan Iran, sehingga boleh tercetus peperangan pada bila-bila masa. Jadi kita lihat kat sini Iran ada agenda ni. Apa agenda ni? Kalau kita perhatikan betul tadi, supaya kita dapat perspektif yang lebih adil, Iraq ini terletak di tengah-tengah antara Iran di sebelah timur dan Syria dan Lebanon di sebelah barat. Baik, Iran ini adalah sebuah negara Syiah. Penduduknya sekitar 70 juta. Tapi jangan lupa, 10% daripada negara Iran penduduknya adalah daripada kalangan Sunni, ahli sunnah wal jamaah, iaitu sekitar 8 juta. Bahkan saya berjumpa dengan seorang wakil Ikhwan Muslimin di Iran. Iran ada wakil Ikhwan Muslimin, ayah ada. Dan dia mengatakan jumlah umat Islam Sunni di Iran sebenarnya adalah sekitar 17 juta. Ada satu jumlah yang cukup besar, yang walaupun statistik resmi mengatakan sekitar 10 juta. Nah, kita tak tahu, mungkin ada usaha-usaha untuk menengahkan bilangan yang jauh lebih kecil daripada hakikat sebenarnya. Tapi majoriti, dan juga Iran ini adalah sebuah negara Syiah itu secara resmi. Kemudian kita tengok Syria ini dikuasai oleh Bashar Assad, rejim Nusairi. Nusairi ini adalah merupakan sekutu kepada Syiah dari sudut akidah. Saya minta maaf, saya terpaksa bercakap dalam bahasa ini, bahasa sektarian, bahasa sekta-sekta, bahasa mazhab-mazhab. Sebab
Pergolakan yang berlaku di Syria, pergolakan yang berlaku di Iraq memang tidak boleh dipisahkan daripada konflik yang berlaku di antara Sunni dan Syiah. Walaupun orang kata kita tak boleh ketengahkan isu Syria ini dalam bentuk perbezaan mazhab, tapi itulah yang berlaku. Penentangan rakyat yang asalnya menentang kezaliman Bashar Assad kemudiannya bertukar menjadi satu konflik sektarian, konflik mazhab di antara Sunni dan Syiah. Kerana rejim Bashar Assad ini, mereka ini beragama Nusairiyah. Walaupun secara umumnya kita mengatakan mereka Islam, tetapi sebenarnya Nusairiyah ini adalah satu agama yang menyimpang. Sehingga Imam Ibn Qayyim, anak murid kepada Imam Ibn Taymiyah, mengatakan ataupun merujuk mereka ini sebagai pagan saja, orang yang beragama pagan. Dan Imam Ibn Taymiyah melabel mereka ini sebagai lebih kafir daripada Kristian. Kerana mereka juga berpegang dengan konsep Trinity. Jelmaan Ali bin Abi Thalib, jelmaan Salman Al-Farisi, dan jelmaan Rasulullah SAW. Gabungan di antara tiga ini. Dan pengasasnya ada seorang yang bernama Ahmad Nusairi yang lahir 200 tahun selepas wafatnya Rasulullah SAW. Hakikat-hakikat ini perlu kita fahami untuk kita memahami nature ataupun sifat konflik yang berlaku di Syria. Jadi Nusairiyah ini dari sudut pegangan, dari sudut akidah ini memang amat hampir dengan Syiah, dan adalah menjadi suatu kepentingan bagi Syiah untuk memastikan rejim Bashar Assad ini terus berkuasa, walaupun mereka merupakan golongan minoriti. 10% saja daripada penduduk Syria adalah merupakan mereka yang mempunyai agama Nusairiyah ini. Tapi oleh kerana Perancis sejak daripada tahun 1918 telah memilih mereka ini dan menempatkan mereka ini di tempat-tempat yang strategik, dari sudut politiknya, dari sudut ketenteraannya, dari sudut ekonomi, maka mereka terus berkuasa sehingga ini. Jadi jangan kita terkeliru dengan minoriti ataupun majoriti. Di Iraq minoriti Sunni, tapi sehingga Saddam Hussein Sunni yang menguasai politik. Tapi kita tengok di Syria minoritinya Nusairiyah, tetapi Nusairiyah lah yang menguasai politik. Jadi apabila bangkitnya rakyat Syria menentang kerajaan Bashar Assad, jadi kedudukan politik Nusairiyah ini terbuka. Dan ini adalah sesuatu yang tidak mungkin dibenarkan oleh Syiah. Sebab itu kita tengok sampai kepada satu tahap Hizbullah menghantar tenteranya untuk membantu Bashar Assad. Begitu juga tentera-tentera revolusi Iran, revolusionary guard daripada Iran dikirim masuk ke Syria untuk memerangi rakyat Syria, memerangi Free Syrian Army. Jadi kita tengok dinamik ataupun pergerakan perkembangan peperangan yang berlaku di Syria dan di Iraq ini memang sangat-sangat diwarnai oleh sektor-sektor tadi atau mazhab Sunni dan Syiah. Kemudian kita tengok Lebanon yang memang dari segi politiknya dikuasai sebagian besarnya oleh Syiah melalui Hizbullah. Sekiranya tidak ada formula politik yang diterima oleh semua pihak selepas perang saudara yang berlaku di Lebanon pada tahun 1973, kemungkinan Lebanon dari sudut politiknya memang merupakan sebuah negara Syiah, walaupun masyarakat Sunninya juga merupakan satu komponen yang cukup besar. Jadi apa yang saya nak tekankan kat sini ialah Syiah cuba untuk membentuk apa yang disebut sebagai hilal Syiah, iaitu crescent, kawasan yang meliputi Iran, Iraq, Syria dan Lebanon, ataupun the Syrian Belt. The Malay, macam kita ada, kita panggil the Malay Belt, iaitu Kedah, Perlis, Terengganu, Kelantan. Itu kita namakan sebagai the Malay Belt ataupun kawasan Melayu. Begitu juga Syiah, mereka berusaha untuk mewujudkan apa yang disebut sebagai hilal Syiah ini, mengajar kepada Iran sehingga Lebanon. Dan kita lihat di sini Israel berada di tengah-tengah di antara dunia Sunni dengan dunia Syiah yang cuba untuk menempatkan dirinya di negara-negara Islam Sunni. Kerana Syria majoritinya Sunni. Dari sudut politiknya Sunni menguasai politik Iraq sebelum, dan juga Iran mempunyai jumlah umat Islam Sunni yang agak besar.
Jadi mereka cuba untuk menguasai kawasan dari sebelah utara ini dari segi politiknya sebagai kawasan Syiah. Dan di sebelah selatannya pula kita melihat wujudnya satu kawasan umat Islam Sunni yang terdiri daripada negara-negara teluk, Arab Saudi, Jordan, dan juga Palestin dan juga Mesir. Jadi yang berada di tengah-tengah ini, tuan-tuan dan puan, adalah Israel. Jadi Israel ini berada di antara dua kecenderungan. Umat Islam yang berpecah. Di sini saya tak mahu menyentuh tentang kedudukan Syiah. Sama ada Syiah ni terkeluar dari Islam, kalau tidak terkeluar pun dia merupakan suatu kecenderungan yang jauh menyimpang daripada syarak, jauh menyimpang dari segi akidah. Jadi ada ulama-ulama yang berani mengkafirkan mereka. Tapi kalau mereka tak kafir pun, orang Syiah ini melakukan bid'ah akidah, bukan buat bid'ah dari sudut ibadah, tapi bid'ah dari sudut akidah. Jadi sudah tentu mereka ini merupakan suatu ancaman dan juga penyelewengan yang kita tidak boleh kita bersikap terbuka kepada mereka. Jadi Israel pada hari ini, saya bawa perhatian kita kepada apa yang berlaku pada tahun 2010. Berlaku kebangkitan dunia Arab Spring. Kebangkitan berlaku di Tunisia, berlaku di Libya, berlaku di Mesir. Kemudian berlanjutan di Syria sehingga hari ini. Dan kita lihat perubahan-perubahan politik yang berlaku di Tunisia, di Libya dan di Mesir. Perubahan politik yang berlaku di Mesir ini cukup besar maknanya. Kerana apa? Kerana buat pertama kali sistem demokrasi tertegak di negara Mesir dan rakyat mendapat haknya. Jadi apabila rakyat Mesir mendapat hak untuk bersuara, mereka memilih pemimpin dari kalangan rakyat. Jadi buat pertama kali sejak puluhan tahun, 40, 50 tahun, bahkan ribuan tahun kalau kita ambil kira sejak zaman Fir'aun, buat pertama kalinya rakyat Mesir diberikan suara ataupun mempunyai suara untuk menentukan kepimpinan di sini. Jadi apabila berlaku pilihan raya demokrasi yang pertama di Mesir, kita lihat rakyat memilih Presiden Morsi yang merupakan daripada parti Hurriyah Al-Adal, parti keadilan dan kebebasan, dan dia merupakan tokoh Ikhwanul Muslimin. Suatu perubahan yang sangat ditakuti oleh Amerika Syarikat. Kerana apa? Kerana apabila rakyat dipimpin dari kalangan mereka dan datang pula daripada perut Ikhwan, berarti yang paling terancam ialah Israel. Jadi tidak mungkin dibenarkan. Sebab itu kita tengok pemerintahan Morsi hanya bertahan selama setahun, dan kemudian dia ditumbangkan dengan persekongkolan di antara Israel, Amerika Syarikat, dan malang sekali Arab Saudi dan juga Emirat Arab Bersatu. Ini bukan tuduhan. Ini adalah fakta. Arab Saudi, Emirat Arab Bersatu membekalkan wang yang cukup banyak kepada Fatah Al-Sisi untuk menjayakan agenda menggulingkan Presiden Morsi, yang sudah tentu ianya disokong kuat oleh Israel dan Amerika Syarikat. Jadi ini yang berlaku di Mesir. Kemudian kita tengok apa yang berlaku di Syria. Rakyat bangkit di Syria sejak tahun 2011 sehingga kini sudah masuk tahun yang keempat. Jadi satu keadaan berlaku di mana rejim Bashar Assad dan rakyat yang bangkit menentang rejim ini berada dalam keadaan yang berada dalam keadaan kita panggil deadlock, checkmate. Kedua-duanya gagal untuk menguasai lapangan. Situasi ini sangat digemari oleh Amerika Syarikat. Amerika tidak mahu sama ada Bashar Assad ataupun rakyat menjadi terlalu kuat. Dia nak wujud satu keadaan di mana kedua-dua pihak tidak menang ataupun tidak kalah, berada dalam keadaan deadlock untuk sepanjang masa yang mungkin.
kita panggil protracted war, ataupun peperangan yang berlanjutan. Jadi apabila berlaku protracted war ataupun peperangan yang berlanjutan, kedua-dua pihak akan lemah. Peperangan pada zaman ini tidak boleh terlalu lama. Sebab itu Israel, apa dia menyerang Gaza, dia mengharapkan kejayaan dicapai dalam waktu yang dekat. Tapi masuk hari yang ke-50, masuk hari yang ke-51, mereka masih tidak mencapai objektif. Jadi mereka terpaksa menerima syarat-syarat daripada Hamas. Terpaksa menerima semua sekali 5 syarat diterima secara borong oleh Israel, sebab mereka tak tahan lagi dengan penentangan daripada Gaza dalam bentuk serangan-serangan roket yang melumpuhkan ekonomi dia, yang menyebabkan rakyat dia marah. Jadi dia terpaksa terima syarat-syarat yang diletakkan oleh Hamas, termasuklah mengangkat sekadar menghentikan kepungan. Sama ada mereka benar-benar akan melaksanakan janji ini ataupun syarat-syarat ini, is yet to be seen. Kita perlu menilainya dari masa ke masa. Tapi di atas kertas mereka bersetuju untuk menghentikan sekadar dan mengangkat kepungan. Berarti Gaza pada prinsipnya pada hari ini merupakan sebuah negara yang bebas. Sudah lagi tidak terkepung, sudah lagi tidak dikenakan sekat ekonomi. 5 pintu masuk ke Gaza daripada Israel sepatutnya sudah terbuka. Sekurang-kurangnya di atas kertas mereka bersetuju untuk membuka semua laluan-laluan ini. Bahkan bersetuju untuk mengizinkan penduduk Gaza pergi ke Baitul Maqdis di tepi barat yang terpisah oleh wilayah Israel. Ini syarat-syarat di atas kertas dan merupakan suatu persetujuan yang menggambarkan kekalahan total Israel dalam serangan yang berlaku baru-baru. Jadi begitu juga keadaan yang berlaku di sini. Apabila keadaan tidak memihak kepada Bashar Assad, dan kita tengok FSI, ya, walaupun mereka berhadapan dengan satu rejim yang cukup kuat, tapi akhirnya dari sudut penguasaan di lapangan, FSI yang mendapat sokongan daripada Ittihad Ulama Al-Alami, Persatuan Ulama Sedunia, mengiktiraf FSI, Presiden Amin, dan mengeluarkan fatwa 5 poin yang saya pernah tentangkan dalam surau ini setahun yang lalu mungkin, yang mana wajib bagi umat Islam untuk membantu FSI kerana mereka ini menentang kezaliman rejim yang membunuh mereka. Wajib bagi kerajaan, wajib bagi ulama, wajib bagi negara-negara Islam, wajib bagi umat Islam secara umumnya memberikan sokongan, menyatakan sokongan dan membantu mereka dari sudut kewangan, dari sudut persenjataan dan sebagainya. Jadi FSI adalah suatu perjuangan yang legitimate, suatu perjuangan yang diiktiraf oleh Persatuan Ulama Antarabangsa. Dan sokongan-sokongan moral inilah yang memberikan kekuatan kepada rakyat Syria sehingga mereka menguasai lapangan. Banyak kawasan di Syria, kalau kita tengok petanya, dikuasai oleh FSI. Rejim Bashar Assad hanya berkuasa di Damaskus, di Damaskus. Keadaan ini meletakkan rejim Bashar Assad dalam bahaya. Jadi apabila dua keadaan, saya nak sebut kat sini dua keadaan. Apabila umat Islam di Iraq dibantai, dizalimi, mereka diserang, masjid-masjid diserang, dimusnahkan, seperti dalam gambar-gambar ini, banyak lagi gambar-gambar yang boleh kita tunjukkan, ya. Akhirnya bangkitlah rakyat Iraq dari kalangan umat Islam Sunni di bawah satu gerakan yang dinamakan Al-Iraq Al-Sya'bi fil Iraq, yang popular movement in Iraq, gerakan rakyat, kebangkitan rakyat. Dan tuan-tuan boleh saksikan gambar-gambar yang saya tunjukkan. Ini adalah perhimpunan bantahan umat Islam Iraq Sunni kepada pemerintahan Nuri Al-Maliki, ya, Nuri Al-Maliki yang merupakan sebuah kerajaan Syiah. Mereka merasakan sudah sampailah waktunya bagi umat Islam Sunni bangkit untuk menentang kezaliman Nuri Al-Maliki, yang sebenarnya merupakan wakil kepada Iran, kerajaan Iran, daripada kalangan orang Syiah. Jadi mereka buat bantahan ini merupakan bantahan aman, perhimpunan aman. Di mana kita lihat mereka bersemayam jemaah ini, keadaan ini sama seperti yang berlaku di Mesir, di
di Medan Rabi'ah, di mana mereka menyambut bulan Ramadan, mereka berhimpun di Rabi'ah, mengerjakan solat jamaah, bertarawih, berbuka puasa. Ini kita saksikan pada Ramadan yang lepas, bukan Ramadan yang ini, tapi Ramadan yang lepas, di mana selepas itu mereka dibunuh sehingga 5,000 orang syahid di Medan Rabi'ah dan tempat-tempat lain. Jadi keadaan yang sama berlaku di Iraq, tapi sekali lagi seperti yang saya katakan, media memilih untuk tidak membuat liputan, tidak melaporkan perkembangan yang berlaku di Iraq. Dan perhimpunan-perhimpunan ini adalah perhimpunan raksasa, bukan sekadar sekitar 10,000, 20,000, tapi ratusan ribu umat Islam Iraq keluar untuk menyatakan bantahan dan memberi tekanan kepada kerajaan Nuri al-Maliki supaya menghentikan kezaliman dan penindasan kepada umat Islam Iraq. Dan Nuri al-Maliki ini adalah merupakan apa ini kita panggil apa? Dia memerintah sebagai wakil daripada kerajaan Amerika Syarikat. Kita lihat gambar-gambar di sekitar perhimpunan, ratusan ribu yang keluar untuk melakukan bantahan. Kalau kita tengok banner di sini, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi mereka ini adalah mewakili umat Islam Sunni, Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mempertahankan hak mereka. Dan ketika umat Islam membuat perhimpunan-perhimpunan ini, mereka diserang dan kerajaan merasakan mereka tidak boleh menahan kebangkitan ini. Apa yang berlaku? Timbullah apa yang dikatakan sebagai fenomena ISIS. Menurut apa yang dimaklumkan, sebahagian daripada pemimpin ISIS ini adalah berdasarkan kepada maklumat daripada saudara-saudara kita di Iraq. Mereka ini sebenarnya adalah orang-orang yang ditahan di dalam penjara. Tiba-tiba apabila umat Islam keluar beramai-ramai, berhimpun secara aman, menyatakan bantahan, kerajaan tertekan, akhirnya mereka lihat wujudnya satu kumpulan yang diketuai oleh ketua-ketua penjenayah. Ketua-ketua penjenayah dibebaskan daripada penjara, dibekalkan dengan senjata untuk berhadapan dengan rakyat. Kerana kerajaan Iraq tadi yang dipimpin oleh Nuri al-Maliki tadi, mereka tidak dapat bertahan. Kebangkitan itu begitu kuat, sehingga untuk menangani rakyat yang sedang bangkit untuk menuntut hak mereka, maka diwujudlah kumpulan yang dinamakan ISIS. Jadi tuan-tuan dan puan, ISIS ini sebenarnya adalah dilahirkan ataupun dicipta oleh golongan yang berkepentingan. Siapa ada golongan yang berkepentingan? Iran. Yang kedua, kerajaan Syiah di Iraq. Dan yang ketiga, Amerika Syarikat. Semua ini telah merangka satu perancangan supaya wujud satu kumpulan untuk berhadapan dengan kebangkitan rakyat Iraq. Jadi apa yang berlaku? Kita mula menyaksikan dalam sosial media, dalam media sosial, dalam media arus perdana, berkibar bendera hitam, bendera yang menaikkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, ini bendera ini diketengahkan. Bila bendera ini diketengahkan, mereka sebenarnya mengetengahkan suatu gagasan jihad untuk berhadapan dengan musuh-musuh Islam. Apa yang berlaku? Pemuda-pemuda yang sebelum ini ditindas oleh orang-orang Syiah, yang melihat bagaimana ibu bapa mereka dibunuh, yang melihat bagaimana tentera-tentera Syiah membunuh orang-orang kampung, melihat sendiri bagaimana isteri mereka diperkosakan,
Jadi apabila wujudnya kumpulan yang bercakap tentang jihad, yang bercakap tentang mengukuhkan khilafah Uthmaniyah, pemuda-pemuda yang menyimpan dendam tadi, di samping mempunyai ikhlas untuk berjuang, telah bergabung dengan kelompok ini. Jadi mereka yang bersama dengan kumpulan-kumpulan bersenjata ini sebenarnya adalah pemuda-pemuda yang ikhlas, yang mempunyai pengetahuan Islam dan yang amat cerdik dan menafsirkan Islam secara mentah. Apa maksudnya menafsirkan Islam ini secara mentah? Iaitu mereka ini membuat tafsiran-tafsiran mudah terhadap Islam. Siapa-siapa yang tidak memberikan bai'ah kepada mereka, maka mereka ini wajib dibunuh. Kerana apa? Murtad. Begitu sekali mereka menafsirkan Islam. Sebab itu kita tengok dalam YouTube, saya pun tak berhajat untuk menunjukkan, jadi tuan-tuan dan puan, bagaimana mereka membunuh seorang demi seorang dengan menembak di kepala, menyembelih hidup-hidup. Dan mereka lakukan itu atas nama Islam. Kerana apa? Kerana mereka ini murtad, kerana mereka ini tidak mahu berbai'ah kepada khilafah Uthmaniyah. Jadi sebelum ini umat Islam Sunni dibantai oleh Syiah, sekarang ini mereka dibantai pula oleh ISIS. Dan ini menguntungkan Syiah. Jadi bukan Syiah yang jadi sasaran, yang menjadi sasaran adalah umat Islam Sunni yang sebelumnya menjadi mangsa Syiah, tapi sekarang Syiah menggunakan mereka untuk meneruskan penindasan bagi pihak Syiah dan juga kepentingan negara. Tuan-tuan dan puan, apabila fenomena Syiah ini timbul, kita diberikan satu gambaran. 6,000 tentera ISIS masuk ke Mosul dan wilayah-wilayah utara di Iraq, dan dengan mudah saja dapat mengalahkan tentera Iraq yang jumlahnya 70,000 orang. Bagaimana mereka mengalahkannya? Tentera-tentera Iraq ini dengan sendirinya berundur. Tentera-tentera Iraq ini kebanyakannya Syiah di bawah pemerintahan Nuri al-Maliki. Bila mereka berundur, bukan saja mereka berundur, mereka serahkan kepentingan kepada gerombolan Syiah ISIS ini. Jadi sebab itu mereka menguasai kelengkapan tentera yang hebat. Mereka mempunyai kereta kebal, mereka mempunyai senjata-senjata yang canggih. Bahkan mereka menguasai telaga-telaga minyak, dan daripada situlah mereka membiayai operasi ketenteraan. Jadi bagaimana satu kelompok yang muncul secara tiba-tiba menguasai lapangan dan mempunyai kekuatan kewangan? Jawapannya ialah kerana kerajaan Syiah di Iraq telah memberi laluan kepada mereka, membekalkan mereka senjata. Bagaimana mereka membekalkannya? Mereka tinggalkan senjata-senjata berat dan mereka berundur keluar daripada itu. Jadi kalau kita merasakan ISIS adalah satu ancaman, memang satu ancaman. Kerana apa? Kerana ianya disertai oleh pemuda-pemuda yang ikhlas tetapi jahil terhadap Islam. Kelompok ini wujud, tuan-tuan. Memang wujud di mana-mana pun. Kejahilan mereka ditampung dengan semangat. Jadi itulah yang berlaku. Tidak merasa bersalah membunuh orang lain. Kalaupun tentera-tentera itu Syiah, apakah yang mewajarkan mereka untuk membunuh seorang demi seorang? Sedangkan di dalam Islam ada peraturan-peraturan. Apakah Islam membenarkan seseorang itu menyembelih hidup-hidup musuh? Apakah ini Islam? Jadi kita lihat agenda, mereka punya agenda. Syiah, Iran dan Amerika Syarikat telah mengeksploitasi ataupun mengambil kesempatan daripada kejahilan dan juga kemarahan pemuda-pemuda ini untuk meneruskan agenda mereka menguasai Iraq dan juga Syria. Jadi kalau kita merasakan ISIS adalah satu ancaman, sebenarnya ancaman ini perlu dilihat dalam ancaman yang lebih besar, iaitu perancangan Syiah untuk mewujudkan apa yang disebut sebagai hilal Syiah ataupun the Syiah Gulf, daripada Iran sampai Lebanon. Saya nak cakap sikit tentang Amerika Syarikat. Di mana Amerika Syarikat? Kerana Amerika Syarikat selang 2 minggu, kalau tak silap saya, 2 atau 3 minggu setelah khilafah Islam diisytiharkan oleh ISIS, kemudian telah menyerang, kononnya telah menyerang kedudukan ISIS dengan jet-jet berjuang. 3 tahun, 4 tahun, nak masuk 4 tahun
jenayah yang dilakukan oleh Bashar Assad di Syria, menggunakan dan menjatuhkan bom kimia, membunuh ribuan kanak-kanak. Sekarang ni umat Islam yang terbunuh di Syria 200,000. Kanak-kanak mungkin 50,000. Dibunuh dengan cara-cara yang paling kejam, disembelih hidup-hidup. Tak boleh tunjuklah gambar-gambar ni, tuan-tuan boleh tengok sini dalam YouTube, dalam Facebook, Google. Tak ada gunanya kita memperlihatkan imej-imej yang apa ni, menyesatkan dan bagaimana kejam, bahkan lebih kejam lagi daripada Zionis yang membunuh umat Islam. Kejam cara pembunuhan, langsung tidak ada belas kasihan, kerana mereka melihat orang-orang Sunni ini sebagai kafir. Tidak ada belas kasihan langsung. Sebab itu kita melihat mereka ini bertindak kebinatangan. Jadi sudah 4 tahun umat Islam dibunuh semua maunya. Mereka menggunakan bom kimia, kemudian mereka menggunakan bom, barrel bom yang kesannya sangat hebat, sangat mengerikan. Mereka tidak pernah menggunakan ketenteraan ini untuk membendung kejahatan dan jenayah yang dilakukan oleh Bashar Assad. Tak pernah. Tiba-tiba apabila ISIS ini muncul, dia mengisytiharkan khilafah Islam kononnya, maka Amerika pun menghantar, melancarkan serangan udara ke tempat-tempat yang kononnya dikuasai oleh ISIS. Ini semua lakonan. Sebab apa? Sebab mereka nak pastikan isu Syria tidak selesai. Keadaan tidak stabil berterusan di Syria, tidak ada pihak yang menang. Keadaan di Iraq pun begitu, melaga-lagakan Sunni dan Syiah. Mereka nak keadaan ini berterusan selama mana mungkin, supaya yang paling untung di dalam tragedi ini ialah tak lain dan tak bukan Israel. Dan tindakan ini selari dengan apa yang mereka buat di Mesir. Mereka gulingkan Presiden Morsi kerana Presiden Morsi adalah merupakan ancaman yang nyata kepada Israel. Bashar Assad selama 40 tahun sebelum itu ayah dia Hafiz Assad, sejak tahun 1967 sehingga kini mengisytiharkan bahawa Israel adalah musuh mereka, tapi tak sebutir peluru pun ditalakan kepada Israel sejak 1967 sehingga sekarang. Walaupun sebahagian daripada bumi Suria, tanah 3 Golan dijajah oleh Israel, tidak pernah sebutir peluru pun ditembakkan kepada tentera Israel. Tak pernah. Jadi dakwaan yang mengatakan Bashar Assad dan ayahnya Hafiz Assad kepada anaknya Bashar Assad sebagai musuh Israel, ini juga adalah lakonan. Kerana sekiranya Bashar Assad ini ditumbangkan oleh rakyat Syria yang dipimpin oleh Presiden Amin, maka akan lahirlah musuh Israel yang sebenar, dan mereka tak boleh benarkan perkara ini. Jadi apabila keseimbangan itu mula memihak kepada rakyat Syria, dan Bashar Assad mungkin tidak boleh bertahan dan mungkin terpaksa memberi laluan kepada rakyat Syria membentuk satu kerajaan baru. Perkara ini tak boleh diizinkan. Maka di situ wujudnya satu lagi kumpulan yang sebenarnya ada merupakan permainan dengan kesyarikat. Lahirlah apa yang dikatakan sebagai ISIS. Tuan-tuan, sebagai perbandingan dan juga sebagai penutup, saya nak ajak tuan-tuan dan puan fikirkan apa yang berlaku pada tahun 1979 di Afghanistan. Apabila Afghanistan ditakluk oleh Soviet Rusia, masa itu Soviet, sekarang Soviet dah tak ada, Soviet dah tumbang. Maka waktu itu apabila Soviet menyerang Afghanistan, kepentingan Amerika tergugat. Afghanistan ni walaupun sebuah negara yang terdesak, tapi dia kedudukan sangat penting dari sudut strategi. Siapa-siapa yang menguasai Afghanistan akan menguasai Asia Tengah. Sebab itu kita tengok 2 kali British cuba menguasai Afghanistan, kalah.
kedua-dua kali dikalah, kurun ke-19 dan awal kurun ke-20. Dua-dua cubaan yang melibatkan kuasa besar. Waktu itu British adalah kuasa besar, kalah dua kali. Kalau kita tengok Rusia pun kalah juga, dan Amerika juga terpaksa mengakui kekalahan ini. Dan untuk menjaga Eropa, dia kata we need to find an exit strategy. Ini bahasa-bahasa orang kalah sekarang. Exit strategy, strategi keluar yang akan menyelamatkan Eropa. 4 kali Afghanistan mengalahkan kuasa-kuasa besar. Tapi apabila Soviet menguasai Afghanistan, Amerika merasakan kepentingan dia tergugah, maka dia melalui ejennya CIA telah melahirkan mujahidin untuk melawan Soviet. Kalau kita ingat tahun 70-an dan 80-an dulu, bahasa yang digunakan oleh Amerika apabila merujuk kepada pejuang-pejuang di Afghanistan ini mujahidin. Cuba tengok. Saya masih ingat lagi CNN ke, NCBC ke, ABC ke, masa itu Al Jazeera tak ada lagi. Mereka menggunakan merujuk kepada pejuang-pejuang Afghanistan ini sebagai mujahidin. Sehingga dibuat satu movie Rambo 4 ni Sylvester Stallone. Yang sebelum tu berlakon Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3 berlakon di Vietnam dan di Asia Tenggara. Tapi Rambo ni memimpin mujahidin lawan Soviet. Sebenarnya itu adalah gambaran sokongan Amerika kepada mujahidin. Siapa mereka ni? Mereka inilah Osama bin Laden. Tiba-tiba apabila Soviet berjaya diusir keluar, kemudian pihak mujahidin ini berperang sesama sendiri. Gulbuddin Hikmatyar, kemudian Burhanuddin siapa lagi, Mas'ud, Ahmad Shah Mas'ud. Saya tak berapa ingat ini antara nama-nama pemimpin-pemimpin mujahidin berperang sesama mereka. Akhirnya mujahidin yang ditajuk oleh Amerika ini merupakan mujahidin daripada luar, daripada Saudi, daripada negara-negara tertentu. Akhirnya mereka yang menguasai Medan dan bergabung dengan orang-orang tempatan yang disebut sebagai Taliban. Taliban ni maksudnya mereka yang pelajar yang juga mempunyai tafsiran Islam yang mudah. Maka mereka ini kemudiannya bertukar istilahnya daripada mujahidin kepada Al-Qaeda. Ya, Al-Qaeda ini asalnya dibiayai oleh Amerika Syarikat, dibekalkan senjata dan sebagainya. Tapi apabila sampai pada satu tahap di mana mujahidin yang mereka biaya, yang mereka sokong ini kemudiannya telah menalakan balik senjata kepada orang-orang yang menaja mereka, itu menyerang kepentingan Amerika di Yaman dan sebagainya. Akhirnya mereka terpaksa memburu Al-Qaeda. Jadi apa yang mereka taja, apa yang mereka cipta, akhirnya mendatangkan masalah kepada Amerika Syarikat sendiri. Jadi sekarang korang daripada itulah berlakunya 9/11 yang baru saja 2 hari lepas bulan tahunnya. 9/11, serangan ke atas WTC, serangan ke atas Afghanistan yang melibatkan tentera Amerika. Jadi semuanya adalah ciptaan Amerika. Kita menyaksikan perkara yang sama sekarang. ISIS tak boleh kita nafikan bahawa tangan-tangan CIA memang bekerja untuk mewujudkan fenomena yang dikenali sebagai ISIS. Cumanya mereka ini kemudiannya menjadi tempat bagi pemuda-pemuda yang ikhlas untuk menyertai ISIS ini atas nama konsep-konsep yang mulut, jihad, mendirikan khilafah Islam. Dekat sini pun ada kelompok yang memperjuangkan khalifah. Ya memang, tapi menolak demokrasi, menuduh sesiapa yang menyertai pilihan raya sebagai menjayakan agenda Yahudi dan sebagainya. Ada kelompok tu kat sini. Saya tak payah sebut. Ada. Kelompok-kelompok ini adalah mereka-mereka yang memberikan tafsiran-tafsiran yang mudah kepada Islam. Simple.
interpretation of Islam. Kumpulan-kumpulan ini sangat berbahaya. Ini yang dikatakan oleh Umar, aku bimbang dengan umat Islam yang ikhlas, tetapi mereka menghancurkan Islam kerana kejahilan mereka, kerana mereka tidak mengenal kehidupan. Ini yang benar. Jadi tuan-tuan dan puan, kesimpulannya adalah apa juga yang berlaku di Iraq ini dan juga di Syria adalah sesuatu yang sebenarnya dirancang untuk menggagalkan kebangkitan rakyat Syria, untuk menggagalkan kebangkitan rakyat Iraq Sunni, dalam dalam usaha mereka untuk menguasai kembali negara mereka. Jadi kerana sekiranya rakyat di Syria berjaya dalam kebangkitan ini, rakyat di Iraq berjaya dalam kebangkitan ini, maka cita-cita Irak ni, cita-cita Syiah untuk membentuk the Syiah Belt ataupun hilal Syiah tadi akan gagal. Begitu juga keselamatan dan juga kesejahteraan Israel akan terjejas. Jadi ini tak boleh dibenarkan. Kita lihat apa yang berlaku pada hari ini sebenarnya adalah perancangan di belakang tabir, yang mana sutradara dan pengarah-pengarahnya adalah CIA, Iran dan juga Israel. Jadi inilah serba sedikit nampak begitu, memang nampak begitu agak mengelirukan, kerana kita kena faham kita kena faham perjuangan di antara hak dan batil ni dia bukan straight fight, bukan satu lawan satu, tetapi kadang-kadang dia 5 tujuh, kadang-kadang dia 6 tujuh. Dalam kita lihat hari ini bila berlaku pertembungan-pertembungan, dia tidak semudah hak lawan batil. Batil ini ada beberapa kutlah, ada beberapa kelompok. Kadang-kadang mereka bersama, kadang-kadang mereka bertelaga, bercakap, bertembung satu sama lain. Kadang-kadang sebahagian daripada batil ini bersama-sama dengan al-haq untuk menentang kebatilan yang satu lagi. Dan dia dinamik, maksudnya dia berubah-ubah. Formulanya tak tetap, dia bergantung kepada keadaan. Kadang-kadang mereka berubah sekutu. Sekejap mereka bersama dengan pihak ini, apabila keadaan berubah, mereka kemudian berpihak kepada kelompok yang lain pula. Jadi cumanya kita kena faham bahawa al-haq ini akan berhadapan dengan semua keadaan-keadaan. Dia tidak straightforward, dia tidak semudahnya satu lawan satu. Dia wujud dalam bentuk pertembungan beberapa bentuk. Jadi kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertamanya berikanlah kita petunjuk dan hidayah, berikan kita kefahaman, berikan kita keikhlasan, dan berikan kemenangan kepada golongan yang al-haq dan ikhlas di dalam perjuangan dan jihad ini. Tidak mudah, tidak mudah. Sebagaimana tidak mudahnya kita untuk membebaskan bumi Palestin yang sudah masuk 70 tahun. Tapi yang paling penting dekat situ adalah unsur kesabaran. Kerana Salahuddin Al-Ayyubi juga umat Islam ketika Baitul Maqdis dikuasai oleh tentera-tentera salib, mereka memerlukan 100 tahun untuk membebaskannya. Jadi jangan mengharap kemenangan ini akan dicapai dalam waktu yang dekat kerana dekat ataupun jauh itu bukan soalnya. Soalnya adalah kita terus istiqamah berada di atas jalan jihad ini, sama ada kita syahid ataupun menang. Syahid itu maksudnya kita terkorban ataupun menang di dunia, dan yang penting menang di akhirat. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhil dzalikum khairul lakum. Sebenarnya lupa ayat itu, tapi maknanya Allah SWT mengajak kita supaya sukakah kita pada satu perniagaan yang akan menyelamatkan kita daripada azab api neraka, iaitu kita beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad dengan harta kita dan jiwa kita. Itu kalau itu adalah lebih baik bagi kita sekiranya kita berkata. Jadi semoga Allah SWT menjadikan kita berhubungan yang
tetap istiqamah di atas jalan ini, dan diberikan kepahaman dan hidayah untuk memahami apa yang berlaku dan seterusnya menyusun gerak kerja yang diredai oleh Allah SWT. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.